Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Semoga pengisian kita berkenaan dengan kelebihan beramal pada pagi ini dapat membantu kita di dalam kita melakukan amal soleh dengan kita mengambil peluang kelebihan waktu, kelebihan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Kelebihan bulan Zulhijjah. Sekejap ya, saya nak ambil kalender saya, kelebihan bulan Zulhijjah. Okey. Pada pagi ini, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Mazidah sebentar tadi, kita sedia maklum hari ini merupakan 2 hari bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun sedia maklum tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini. Namun pada pagi ini kita kukuhkan lagi, kita tambahkan lagi beberapa maklumat lain tentang bulan Zulhijjah. Baik, nota insya-Allah saya akan kongsikan selepas kelas ini selesai. Jadi jangan bimbang tentang maklumat yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Kalau tidak sempat untuk mencatat, insya-Allah nanti saya akan berikan nota selepas tamat pengisian kita pada pagi ini. Baik. Kelebihan yang pertama, kenapa bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang diagung-agungkan di dalam Islam. Jadi kita belajar ni untuk kita perbaiki apa yang kita lalui dalam hidup kita. Dengan ilmu sahaja kita mengetahui mana yang ada prioriti, mana yang bukan prioriti dan sebagainya. Sebab kita sedia maklum bulan Ramadan merupakan bulan yang dicanang-canang untuk kita buat amal kebaikan. Betul dan tepat bulan Ramadan. Namun begitu, ada lagi bulan-bulan lain bahkan lebih baik daripada bulan Ramadan yang alhamdulillah sejak akhir-akhir ini kita tahu maklumat itu, iaitu bulan Zulhijjah. Sebenarnya bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang kita kena banyakkan untuk kita buat amal soleh. Bukan sekadar bulan Ramadan. Bahkan insya-Allah nanti kita akan sebut lebih baik daripada bulan Ramadan. Khususnya 10 hari di bulan Zulhijjah. Kita moga-moga dengan maklumat ini kita dapat menambah baik amal kita. Kita dah tahu waktu musim-musim yang mana kita patut untuk kita berpuasa dan sebagainya. Baik. Maklumat pertama tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini. Okey, fakta yang pertama, maklumat yang pertama, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan haram.
Ini maklumat pertama yang kita kena pegang dulu. Yang kita kena tahu dulu, kenapa kita perlu banyakkan buat amal kebaikan, kenapa bulan Zulhijjah ni bulan kita kena perbaharui taubat kita, kenapa bulan Zulhijjah ni bulan yang kita jangan kita jatuh dalam melakukan dosa. Jawapan pertama, kerana bulan Zulhijjah merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Itu maklumat pertama. Okey. Sumber kepada maklumat kata bulan Zulhijjah bulan diagungkan dalam Islam kerana dia salah satu bulan Muharram, kita merujuk kepada dalil. Okey, kejap. Mana pula dalil dia ni? Okey, salah satu bulan-bulan haram. Sekejap ya. Saya punya ni dia ada masalah sikit sekejap. Kejap. Saya kena buka daripada mula. Sekejap ya, saya paparkan note saya ni. Ada macam dia tak berjalan. Sekejap Sekejap ya. Saya nak kena save dulu. Dia macam saya ada dia tak terkeluar. Sekejap ya tuan-puan ya. Saya mohon sekejap maklumat. Okey, kejap. Nota saya ni dia qadar Allah, tak apalah, dia dah hilang dekat sini. Okey, tak apa. Jawapan yang pertama sekejap ya. Dia ada sangkut-sangkut sekejap. Saya pun tak pasti kenapa. Okey. Nampak tak dekat sini tajuk dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Okey, dalil dia apa? Saya tunjukkan. Kejap ya, saya kena ambil nota lain. Saya ada masalah pada okey, tak apa. Tak apa Ustaz, take your time. Okey. Ini adalah dalil dia. Sekejap ya. Dia ada bersangkut-sangkut, dia tak macam saya punya ni dia okey. Kejaplah. Sekejap Dia sangkut. Sekejap. Okey. Saya minta sekejap tuan-tuan puan. Okey, tak apa Ustaz, take your time. Okey, sekejap Saya ni. Saya ambil waktu sekejap untuk saya baiki maklumat ni. Saya pun tak tahu kenapa dia tak keluar. Sekejap Bismillah. Bulan Zulhijjah. Okey, alhamdulillah. Dengan rahmat Allah. Okey, boleh buka. Syukur. Okey, minta maaf ya, ada kesilapan teknikal sebab komputer saya ni terlalu banyak sangat tu dia agak hang dia pun nak puasa sebenarnya. Okey, kita pergi kepada jawapan pertama. Qadara, alhamdulillah. Okey, sebab saya kena paparkan nota sebab dia sangat membantu Kalau saya cakap verbal saja nanti nak salin takut apa ustaz ni cakap. Jadi tak nampak. Jadi kita gunakan semua panca indera kita. Mata kita boleh tengok, telinga kita dengar, tangan kita menulis. Sangat membantu untuk kita belajar. Jadi kalau tak ada nota ni saya peribadi saya tak boleh tidur sebenarnya. Makan pun tak selera sebenarnya. Sebab
nota-nota ni dia banyak membantu kepada orang yang belajar. Tambah lagi kita belajar secara online. Moga-moga Allah beri rahmat kepada kita. Okey, jawapan nombor 1, kenapa ataupun kalau tanya kenapa kena lebihkan bulan Zulhijjah ni? Yang kita tahu bulan Ramadan je. Okey, kita bagi jawapan. Kerana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada bulan haram. Jadi kalau orang tanya mana dalilnya? Okey, ini dalilnya. Okey, dalam surah At-Taubah, ini adalah surah At-Taubah ayat nombor 36, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang 4 bulan haram. Okey. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kalau kita tengok pada terjemahannya, Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Okey, ada 12 bulan. 12 bulan ni maksudnya kita kena ambil daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah pada bulan Zulhijjah. Jadi dalam kalender bulan Islam, bulan Zulhijjah ni adalah termasuk daripada 12 bulan. Jadi bulan Zulhijjah ni dalam kalender Islam kita berada pada hujung tahun. Sebenarnya bulan Zulhijjah adalah penghujung tahun. Okey, yang mana Allah Taala kata daripada 12 bulan tu Allah Taala kata minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Tuan-tuan, mula-mula Allah sebut umum ada 12 bulan. Kemudian Allah sebut ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram itulah istilah kata bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tu ada 4. Apa istimewanya 4 bulan haram ni? Istimewanya 4 bulan haram ni adalah Allah mengkhususkan, menyebutkan 4 bulan daripada 12 bulan. Dalam kaedah Quran mudah je. Kalau sesuatu tu disebut umum, kemudian dikhususkan, maknanya yang dikhususkan, yang dispesifikkan itu dia ada kemuliaan. Mula-mula Allah sebut 12 bulan, umum. Daripada 12 bulan, Allah sebut 4 bulan. Maknanya 4 bulan ni dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. 4 bulan tu adalah bulan apa? Okey, saya yakin kita dah tahu dah isu 4 bulan haram ni. Okey, 4 bulan ni kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, 4 bulan ini adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ni kita tak jumpa maklumat ni dalam ayat Quran ayat 36. Tapi ayat 36 ni kita jadikan dalil utama. Kenapa saya perlu lebihkan bulan Zulhijjah? Kerana bulan Zulhijjah 1 bulan daripada 4 bulan haram. Yang Allah muliakan dalam Quran. Allah sebut 4 je, 4 bulan tu. Jadi kalau orang tanya, mana dalil kata bulan Zulhijjah termasuk dalam 4 bulan haram? Dia ada hadis Nabi SAW. Yang Nabi menyebutkan 4 bulan tu. Jadi saya ni sekejap, saya tunjukkan dia punya hadis 4 bulan haram tu kalau ada. Okay, tak apalah, nanti saya tunjukkan. Okey, 4 bulan haram tu yang Nabi sebut dalam hadis dia bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu hadis dia. Maknanya bulan Zulhijjah termasuk daripada 4 bulan yang Allah haramkan. Allah haramkan apa? Sejarahnya kita dah tahu dah. Saya tak perlu ulang dengan panjang lebar sebab mungkin tuan-tuan dah tahu tentang 4 bulan haram ni. Okey, pada zaman dahulu 4 bulan haram ni adalah bulan mereka tidak berperang. Bulan yang paling aman sekali. Di zaman dahulu, di zaman Nabi dahulu, di kalangan orang Arab dulu 4 bulan ni. 4 bulan ni mereka buat ibadat haji. Bulan Muharram bersiap-siap nak pergi haji, bulan Zulkaidah pergi haji, bulan Zulhijjah buat haji, bulan Muharram balik dari bulan Muharram balik pada haji. Bulan Zulkaidah bersiap-siap nak pergi haji, bulan Zulhijjah buat haji, bulan Muharram balik dari haji, bulan Rajab bulan buat ibadat umrah. 4 bulan tu.
Sampailah ke hari ini 4 bulan tu kekal. Okey. Jadi bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram. Bulan haram ini kalau kita tengok pada nota ni, kita tengok di depan skrin ni, kalau kita ikut kepada apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, okey, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentafsirkan ayat 36 tadi, surah Taubah, beliau mengatakan Allah telah menjadikan dosa yang dibuat pada bulan-bulan ni, 4 bulan ni, menjadi lebih besar dia punya gandaan dosanya dan menjadikan amal soleh dan pahala pada bulan ini lebih besar. Ini yang kita nak ambil maklum. Maksudnya, kalau kita mengaji pada bulan-bulan haram, pahalanya lebih banyak daripada bukan bulan Muharram. Kalau kita bersedekah pada bulan-bulan haram, pahalanya lebih banyak selain daripada bukan bulan-bulan haram. Kalau kita menjamu orang makan pada bulan-bulan haram, lebih banyak pahalanya bukan daripada bulan haram. Kalau kita menjamu orang makan pada bulan Syawal, tak sama macam kita menjamu orang makan pada bulan-bulan haram. Tambah-tambah lagi bulan Zulhijjah. Ini dalil dia. Maksud dia, kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, kalau pahala yang dibuat pada bulan haram lebih banyak kiraannya. Okey, tetapi kalau dosa dibuat juga lebih banyak gandaannya. Sebab itu, apabila masuk bulan-bulan haram, khususnya bulan Zulhijjah, hati-hati. Jaga diri tu baik-baik. Kalau kita buat dosa, gandaan dia banyak. Kalau kita buat pahala, gandaan dia banyak. Okey, untuk kukuhkan lagi maklumat ini, mari kita lihat ulasan tabi'in. Namanya adalah Qatadah. Qatadah rahimahullah ketika mana mentafsirkan ayat 36 tadi, beliau mengatakan, dia kata, inna zulma fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya. Maknanya lawan kepada pahala, maknanya pahalanya lebih banyak. Ini adalah dalil pertama, kelebihan pertama, kenapa bulan Zulhijjah ini kita perlu agung-agungkan dia. Sebab orang lebih nampak pada Ramadan. Ramadan tu kekalkan momentum tu, tetapi yang kita perlu canangkan pada masyarakat kita. Kita perlu tinggalkan kepada zuriat kita sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita mati, kita kena tinggalkan satu sunnah yang besar pada bulan Zulhijjah ni. Kita kena kempen buat ibadat pada bulan Zulhijjah. Jangan hanya nampak pada korban saja. Korban tu termasuk daripadanya. Tetapi yang kita patut kena kempen apa? Masuk saja satu Zulhijjah kena kempen. Kita kena kuat kempen. Kena kuat lagi kempen daripada kempen untuk pihak raya. Sebab dibawa kepada akhirat. Kita kena kempen. Tapi kita tengok, alhamdulillah lah sejak akhir ni orang dah duk ingatkan tentang bulan Zulhijjah ni. Tapi kita kena lebih kuat lagi kempen. Supaya zuriat kita, kita sendiri, generasi akan datang, apabila masuk saja Zulhijjah ni, mereka kempen. Seperti mana kita duk kempen kan. Kalau di TV-TV, di radio, belum raya lagi, dah keluar lagu raya. Allahu Akbar. Tengok kan. Jadi kita kena ubah. Okey, kan? Betul tak? Kadang sampai sebulan lagu raya dipasang. Duk kempen lagu raya tu. Kempen Syawal. Syawal ni sebenarnya, dia tak ada kelebihan apa-apa pun. Seperti mana bulan Zulhijjah. Siapa yang kata? Allah yang kata, Rasul yang kata. Tapi kita terbalik. Yang tidak ada kelebihan, kita kempen. Masya Allah. Sampai sebulan tu kita kempen. Belum masuk lagi bulan tu, dah dikempen dah. Tetapi bulan yang ada kelebihan, cara kita kempen, promosi tu hebatnya ya Allah. Susah nak dengar dalam radio, dalam TV. Jadi kita kena ubah. Kita kena ubah. Okey, kenapa? Pertama, kerana dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Itu jawapan nombor 1. Jawapan yang kedua, apa yang ada pada kelebihan bulan Zulhijjah ini? Bulan Zulhijjah ni,
daripada hari-hari yang ada dalam bulan Zulhijjah tu, ada 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama. Makna dia daripada hari Ahad semalam. Semalam ke 1 Zulhijjah. Sampailah hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. 10 hari pertama ni merupakan 10 hari yang paling terbaik daripada 365 hari. Kalau kita ambil kalender 306, kalau bulan Islam ni dia 360 hari sajalah. Okey, kalau kita ambil daripada 360 hari. Bayangkan, daripada 360 hari, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang terbaik daripada 360. Maksudnya, kalau kita ambil 360 hari, 10 hari ini paling terbaik. Bahkan lebih terbaik daripada 10 hari yang ada pada bulan Ramadan. Sebenarnya, kalau Ramadan tu ada 30 hari, 10 hari bulan Zulhijjah menandingi 10 hari yang ada pada bulan Ramadan. 10 hari pertama Ramadan tu tidak senilai 10 hari yang ada pada bulan Zulhijjah. Kalau 10 hari Ramadan tu, orang kan mula-mula Ramadan kan orang macam, baca Quran, sembahyang malam, buat qiyamulai, betul tak? Kita berpuasa tu sudah pastilah sebab dia bulan Ramadan. Tetapi sepatutnya 10 hari pertama orang ada mood nak hidupkan Ramadan tu, boleh buat qiyamulai, sembahyang tarawih. Sepatutnya 10 Zulhijjah lebih lagi daripada 10 awal Ramadan. Dalil dia, kita akan sebutkan. Bukan saya yang sebutkan, tetapi ia dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kan kalau kita faham dengan kita tak faham. Kita tahu kan momentum nak masuk Ramadan dulu, betul tak? Kita buka Quran, orang datang masjid penuh, awal pertama buat kemulai. Tapi sepatutnya apabila masuk 10 Zulhijjah, kita guna momentum yang sama, bakal kena lebih lagi. Okey, kita tengok dalil dia. Dalil dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok okey, dia dekat sini dalil dia. Tengok dalil kat sini dulu. Okey ni. 10 hari yang paling terbaik. Ini dia punya maklumat dia. 10 hari yang paling terbaik. Bukan paling baik, paling terbaik. Dalil dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Okey, kalau nak cari hadis ni, kitab yang paling senang nak cari, cuba buka Riyadhus Salihin. Kalau buka kitab Riyadhus Salihin, nanti buka pada bab, tengok ya, ada bab nombor berapa ni bab dia ni. Saya terlupa nak tulis bab dia. Ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, kita boleh jumpa hadis ni. Al-Imam Nawawi, dia letak dalam Riyadhus Salihin bab, tajuk bab tu lagi, bab keutamaan puasa dan ibadah lain. Ibadah lain tu maksudnya selain daripada puasa. Maknanya samalah Ramadan. Ramadan kita puasa. Lepas tu kita buat ibadat lain apa? Ibadat baca Quran, ibadat bersedekah, ibadat kita buat qiyamul lail, namanya adalah tarawih. Tetapi adakah ibadat tarawih itu? Contoh kan kalau kita tarawih berapa? Kita tarawih berapa rakaat? Kita ambil 8 campur 3 witir kan? Sepatutnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita hidupkan juga 8 rakaat solat malam 3 witir. Imam Nawawi disebut, dia kata bab keutamaan puasa dan ibadat-ibadat lain di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Beliau kata, dia letak satu bab dulu. Dia letak bab ni. Dari Riyadhus Salihin. Kemudian dia bawa hadis yang kita nak baca. Hadis ni lah. Hadis ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma min ayyamil amal salih." Nabi kata, tidak
ada amal soleh. Amal soleh itu maksudnya baca Quran ke, puasa ke, apa-apa saja amal soleh. Okey. Dia kata ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Kena faham baik-baik hadis ni. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada beramal dari hari-hari yang 10 ini. Perkataan yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Hari-hari 10 tu hari apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maknanya, kalau kita buat amal soleh pada 10 hari pertama ni, tak kira lah kita buat perkara wajib ke, kita buat perkara sunat ke, kita tinggalkan maksiat ke, kita buat ketaatan ke, dia lebih baik daripada hari-hari yang lain. Itu perkataan hadis tu. Faham baik-baik. Maknanya kalau kita sembahyang fardu, pahalanya lebih baik daripada sembahyang fardu pada bulan Ramadan. Sampai macam tu. Kalau kita bersedekah, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Waktu inilah kalau nak bersedekah, inilah waktu yang paling terbaik. 10 hari pertama. Puasa. Kalau puasa sunat, yang terbaik adalah pada 10 hari yang pertama ni. Kalau baca Quran, yang terbaik pada 10 hari pertama ni. Majlis ilmu, 10 hari pertama ni yang terbaik. Jelas? Lepas tu, para sahabat, dia bertanya soalan kepada Nabi. Dia tanya soalan apa? Dia kata, wala jihadun fi sabilillah. Sekalipun berjihad di jalan Allah. Maknanya, para sahabat, dia cuba nak buat perbandingan. Kita sedia maklum, berperang ni, berperang lawan musuh ni, itu adalah kemuncak. Dalam hadis kalau kita belajar, perang ni, orang yang berjihad ni, dia letak di bawah tajuk hadis tu kata apa? Wazirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Berperang ni adalah kemuncak dalam Islam. Jadi, para sahabat tanya, kalau berperang sekalipun, tak boleh menandingi 10 hari tu ke? Nabi jawab apa? Nabi kata, wala jihadu fi sabilillah. Nabi kata, ya, sekalipun berperang di jalan Allah, tak boleh menandingi amalan yang dibuat pada 10 hari bulan Zulhijjah. Lepas tu Nabi tambah. Nabi kata kat hujung tu, illa melainkan. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Melainkan seseorang yang dia pergi berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya. Lalu dari jihad itu dia tidak pulang membawa sesuatu apapun. Maknanya kalau dia mati syahid di dalam peperangan itu, barulah dia boleh menandingi amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Hadis tu. Sebab sahabat bertanya, kenapa sahabat membuat perbandingan dengan jihad? Sebab semua orang sedia maklum, jihad adalah kemuncak di dalam agama. Tetapi kalau jihad sahaja, kalau dia pergi berjihad, dia boleh hidup lagi, nyawanya masih panjang. Dia tidak lagi boleh menandingi amal-amal yang dibuat pada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Hadis itu disebut umum. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai daripada Allah, daripada beramal di hari-hari yang 10 ni. Ini termasuklah 10 hari di bulan Ramadan. Masuk. Tidak ada siang hari Ramadan yang boleh menyamai 10 hari pada bulan Zulhijjah. Tuan baca ulasan para ulama hadis kata macam mana. Kenapa sampai macam tu dahsyatnya? Al-Imamu Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kerana dalam bulan Zulhijjah ni,
dia menghimpunkan semua ibadat yang tak ada pada bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan, bulan haji ke? Nak tanya, ibadat haji boleh tak buat bulan Ramadan? Tak boleh buat. Tapi bulan haji kat bulan apa? Bulan Zulhijjah. Betul. Ibadat kurban hanya boleh buat bulan Ramadan, boleh tak buat ibadat kurban? Tak boleh buat ibadat kurban pada bulan Ramadan. Faham tak maksudnya? Puasa ada juga pada bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan ada jugalah, cuma beza wajib lah. Itu tak apa. Maknanya, kenapa 10 hari bulan Zulhijjah ini dia boleh melebihi hari-hari bulan Ramadan? Kerana segala ibadat itu ia berada pada bulan Zulhijjah. Itu jawapan dia. Okey. Nanti kita ulas lagi. Kenapa 10 hari ni? Hadis ni saja sudah mencukupi untuk menjawab, memberi jawapan akan kelebihan 10 hari ini. Satu hadis ni saja sudah mencukupi. Tapi kita akan kukuhkan lagi dengan beberapa fakta-fakta yang lain. Okey, jelas pada faham hadis ni kan? Okey. Kita dah faham hadis ni, kita pergi kepada maklumat lain. Selain dari hadis tadi kata 10 hari yang terbaik, okey, maka apa lagi dalil lain yang nak mengukuhkan 10 hari ni? Kita kena bagi dalil yang kuat, kukuh supaya lepas ni tahun depan mungkin kita kena dah berubah dah. Kalau tuan-tuan hidup dan kalau tuan-tuan ada persatuan, kempen 10 hari ni. Kempen, kalau kita boleh buka puasa, kita kempen bulan puasa. Kempen. Kuat-kuat untuk puasa. Bagi siapa mampu puasa lah. Kalau nak sedekah, 10 hari lah kita kempen cukup-cukup sebenarnya. Dia sebenarnya lebih baik daripada bulan Ramadan sebenarnya. Apa saja bentuk amalan. Kecuali puasa wajib tu memang tak boleh lawan lah dengan puasa sunat. Kena faham macam tu. Okey, jelas dah faham kat situ. Okey, kita tengok 10 hari yang paling baik. Dah tahu tadi, kita tengok dengan maklumat lain. Okey. 10 hari ni tuan-tuan digunakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah gunakan 10 hari ini digunakan dalam sumpah. Kita dah belajar kan? Tuan-tuan dah belajar. Dalam Quran, Allah Ta'ala tidak pernah bersumpah dengan sesuatu perkara melainkan yang digunakan dalam sumpah itu ada keagungannya, ada kedudukannya, ada kelebihannya. Allah tak pernah bersumpah dengan sesuatu yang digunakan dalam sumpah itu dia benda yang biasa-biasa, tak ada. Kalau kita gali dalam Quran, apa dia Allah pernah bersumpah, kita gali, kita cari, rupa-rupanya ada 10 hari yang Allah gunakan ia di dalam sumpah. Dalil, kita rujuk dalam surah Al-Fajr, ayat nombor 2, muka surat 593 ayat ini. Surah ke-89, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walayalin ashrin. Walayalin ashr. Demi layalin, malam-malam, ashrin, iaitu 10. Demi malam-malam yang 10. Okey, Allah bersumpah demi malam yang 10. Maknanya malam yang 10 yang Allah gunakan dalam sumpah ini tentu dia ada keagungan dia. Tentu dia ada kelebihan dia. Kalau tidak Allah tak gunakan dalam bersumpah. Okey, kita cari jawapan. Malam yang 10 ni 10 malam apa? 10 malam apa? Maka kita lihat pada perbahasan para ulama. Para ulama tafsir berbeza pandangan dalam menentukan 10 malam yang Allah bersumpah dalam suratul Fajr tadi 10 malam apa. Okey. Ada yang mengatakan ia adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Okey, ini ada pendapat di kalangan para ulama.
Tetapi pendapat kebanyakan, maksudnya ramai para ulama tafsir mentafsirkan 10 malam yang Allah gunakan untuk bersumpah tadi adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kalau nak tahu pendapat ulama mana yang tafsir macam tu, okey, antara dia kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tulis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di kalangan para tabi'in macam Ibnu Zubair, Mujahid dan ramai lagi lah. Bahkan pengarang kitab tafsir yang menyebutkan maklumat yang kata 10 hari yang Allah bersumpah tu adalah 10 awal bulan Zulhijjah, ia disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Kalau kita baca lagi, kan, para ulama yang kata 10 hari itu adalah 10 hari Zulhijjah, banyaklah pendapat. Kalau saya nak listkan boleh. Tapi cukuplah dengan maklumat ini, maknanya ramai para ulama di kalangan yang terdahulu ke ulama kontemporari ke, mereka katakan 10 hari itu adalah bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu nak kukuhkan maklumat ni. Okey, dapat dah yang kedua. Dah dapatkan dua pembuktian kelebihan yang ada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maknanya apa? Maknanya bulan ni memang kena rajin baca Quran. Kalau dia kalau Ramadan, kita boleh baca hari pertama berapa juzuk. Kalau kita kata bulan Ramadan saya boleh baca 1 juzuk, bulan Zulhijjah tambah lagi. Kerana ia lebih baik daripada hari-hari yang lain. Kalau bulan Ramadan kita boleh sembahyang 11 rakaat sembahyang malam, namanya tarawih, maka pada bulan Zulhijjah kita bangun solat malam selepas isyak terus buat. Kalau kita buat 8, mungkin kita tambah. Kalau dulu kita buat 11, mungkin kita boleh buat 23 ke. Sebab pahala dia lebih baik pada bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan kita boleh sedekah, kan setiap hari kita sedekah. Tapi bulan Zulhijjah lebih-lebih lagi kita sedekah. Kalau bulan Ramadan puasa, kita tahu dah, maka kita juga berpuasa pada bulan awal 10 hari bulan Zulhijjah. Apa lagi amal-amal yang kita buat pada Ramadan? Kita gandakan lagi pada awal bulan Zulhijjah. Okey, jelas dapat dua maklumat ni. Okey, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, pada bulan Zulhijjah. Okey. Yang ni kita fokus 10 hari. Zulhijjah tu secara keseluruhan dia adalah bulan haram. Pahala dia of course lah, dah memang berganda dah. Ditambah lagi 10 hari pertama tu. Yang kita duk bincang ni. Okey. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, dia dipanggil Hari Haji Akbar. Apa tu Hari Haji Akbar? Hari Haji Akbar. Ada di dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat nombor 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Allah Ta'ala kata, dan inilah pengisytiharan dari Allah dan Rasulnya kepada umatnya pada hari Haji Akbar. Okey. Pada hari Haji Akbar ada perkara apa? Kita selalu tahu pada hari Haji Akbar, kita tahu kan,
pada bulan Zulhijjah kan, semua orang maklum ada ibadat haji. Ibadat haji ni besar di dalam agama. Kan? Ibadat haji tak boleh buat bulan Ramadan. Tapi dia ada pada bulan Zulhijjah. Lepas tu pula kemuncak kepada adanya ibadat haji ini adalah apa? Adalah wukuf di apa? Di Arafah. Kita kan tahu Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa Nabi kata haji itu adalah Arafah? Sedangkan haji itu bukanlah berada di Arafah saja. Betul tak? Kita juga buat tawaf, kita juga sa'i, kita juga melontar jamrah. Tapi kenapa Nabi kata haji itu Arafah? Nak menunjukkan besarnya dari ibadat haji itu iaitu wukuf di hari Arafah. So wukuf di hari Arafah berada pada tarikh berapa hari bulan? Berada pada bulan berapa? Kita sudah sedia maklum ia berada pada bulan Zulhijjah pada 10 yang awal bulan Zulhijjah, maka sudah tentulah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Hari orang wukuf di hari Arafah. Besar tahu maklumat tu. Sehingga Allah menamakan Yaumal Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar. Ini ada pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Okay, ini maklumat nak mengukuhkan akan besarnya 10 hari bulan Zulhijjah ini. Okey. Kemudian hari Haji Akbar tu maksudnya hajilah. Okey, hajilah. Tapi kemuncaknya waktu bila? Arafah. Betul tak? Kita yang kalau kita buat ibadat haji kita akan tahu maklumat tu besar sangat. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita pergi kepada maklumat yang berikutnya. Nak kukuhkan 10 hari bulan Zulhijjah ni, pada hari bulan Zulhijjah, ada hari itu dinamakan sebagai Hari An-Nahri, iaitu hari sembelihan korban. Ibadat korban, dia tak boleh buat bulan Syawal. Sembelihlah berapa ekor ratus lembu sekalipun. Tak boleh buat pada bulan Syawal. Bulan Ramadan pun tak boleh buat. Tetapi bulan yang khas, yang special, yang hanya boleh buat ibadat kurban itu hanya boleh dilakukan pada bulan Zulhijjah, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, termasuk hari yang lainlah nanti kita akan sebutkan. Tetapi kita nak mengatakan bahawa 10 hari bulan Zulhijjah itu ada satu hari daripada 10 itu adanya ibadat korban. Siapa yang dah ikut tafsir surah Al-Kawthar, dia akan tahu tentang kepentingan ibadat korban dalam agama ni. Dia adalah satu syiar. Tolong ya, jangan sampai kita pergi hantar ibadat korban dekat Palestin, dekat Afrika, dekat Kemboja, sampai tempat kita langsung tak ada ibadat korban. Ini salah faham yang kita kena baiki. Jangan sebenarnya. Sebab dia adalah syiar. Jangan. Sepatutnya kita kena ada di tempat kita tu sedikit. Maknanya perlu ada. Jangan sampai semua hantar dekat Palestin, semua hantar dekat Kemboja, semua hantar dekat negara luar, sampai dekat Malaysia ni kita sendiri tak ada ibadat kurban. Sedangkan dia syiar. Bahkan paling afdal kita sembelih sendiri. Tapi kalau kita hantar dekat luar, nak sembelih macam mana sendiri? Patut adalah sunnah dia. Patut kena baiki. Kena baiki ibadat ni. Kena disusun. Prioriti dia macam mana yang lebih terbaik, disusun dia dengan baik. Besar. Sebab itu dalam 10 hari tu ada ibadat korban. Kita nak tengok hari tu agung tak? Siapa yang bagi pengagungan? Maka yang patut memberi pengagungan tentulah Allah yang mensyariatkan. Betul tak?
Siapa yang tahu Allah yang mengagungkan hari sembelihan itu? Tentulah Rasul, kerana Rasul ada wahyu. Orang yang boleh dapat maklumat dari Allah, tentulah dia yang boleh membawa wahyu dan terima wahyu. Maka Nabi dapat wahyu. Maka Nabi sampaikan dalam hadis dia. Mari kita tengok hadis dia. Hadis ni hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Hadis nombor 1765. Nabi SAW bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka tu maksudnya Allah yang maha berkat. Wa ta'ala, Allah yang maha tinggi. Jadi sabda Nabi SAW, hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkat, yang maha tinggi, adalah hari Yaumun Nahri. Yaumun Nahri ni, Yaumu tu hari. An-Nahri ni adalah hari sembelihan ibadat kurban. 10 hari tu tau. Hari ke-10 tu adalah hari yang sangat Allah agungkan. Tapi sayang masyarakat kita ni, dia lebih meriah menyambut Aidil Fitri daripada Aidil Adha. Ni kita kena baiki. Kita jangan ikut masyarakat, tapi kita ikut wahyu. Sayang kan? Sedangkan hari 10 tu dia masih lagi 10 hari yang awal Ramadan. Bayangkan, dalam 10 hari itu hari yang terbaik. Lepas tu buat pula ibadat sembelihan. Ya Allah, dia punya gandaan pahala dia, Allah je yang tahu. Nabi mengiktiraf, Nabi sebut tu, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahru, hari 10 hari bulan tu. Tentang tahu kan 10 hari bulan tu Allah agungkan. Hari sembelihan tu. Lepas tu barulah Nabi kata summa yaumul qurri. Ada riwayat mengatakan yaumul qarri, hari yang selepas 10 Zulhijjah. Hari selepas 10 tu hari yang Allah muliakan. Nampak nombor 2. Ni kita akan belajar sekejap lagi hari-hari tasyrik. Mulia tuan-puan. Tapi sayanglah kalau kita tak hidupkan 10 hari tu dengan ada sembelihan ibadat kurban. Sebab apa? Semua dah hantar dekat luar. Kita dah tak buat. Taman kita langsung seekor pun tak ada. Kampung kita langsung tak ada. Jadi akhirnya zuriat kita generasi akan datang 10 ni kita dah tak ingat dah. Tapi kita cuba hidupkan. Kan? Hidupkan 10 hari itu dengan ibadat kurban. Sebab dia adalah syiar di dalam agama. Kalau kita nanti saya tunjukkan riwayat-riwayat yang sangat berat bagi sesiapa yang dia mampu tapi dia tak nak buat ibadat kurban. Nabi larang. Nanti saya akan sebut riwayat tu. Kalau kita baca riwayat tu rasanya macam ya Allah, kita banyak rasa macam tak patutlah kita mampu kan untuk kita buat ibadat kurban tapi kita tak buat. Okey ya, dapat maklumat. Kita nak kukuhkan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey. Pada 10 hari bulan Zulhijjah, ada satu hari Allah mengisytiharkan hari itu ramai manusia akan dibebaskan daripada api neraka. Kita tahu Ramadan memang bulan pintu syurga dibuka, pintu neraka tertutup. Betul. Tetapi pada hari bulan Zulhijjah, ramai manusia Allah bebaskan daripada api neraka. Tidak ada pada bulan Ramadan. Maklumat seperti ini. Nanti kita nak angkat 10 awal bulan Zulhijjah ni. Kita tengok dalil dia. Okey, kita tengok dalil dia. Okey, sabda Nabi SAW. Okey, pertama kena tahu ini adalah hadis riwayat Muslim. Boleh buka kitab Al-Hajj bab Fadlul Haji wal Umrah wa Yaumul Arafah. Boleh tengok nombor hadis 1348. Hadis ni Al-Imamu Muslim meletakkan di bawah tajuk bab ibadat haji dan umrah dan hari Arafah.
kita semua tahu hari Arafah tu berapa hari bulan? 9 hari bulan Zulhijjah. 9 hari Zulhijjah masih lagi berada pada 10. Maksudnya macam ni. Dahlah bulan Zulhijjah itu salah satu bulan haram. Lepas tu pula ada 10 hari terbaik. Daripada 10 hari terbaik tu ada lagi hari terbaik. Antaranya adalah 9 Zulhijjah. Dia panggil hari Arafah kan. Maknanya tuan-puan bayangkan. Gandaan pahala kita banyak tau. Dahlah dia bulan haram. Lepas tu pula termasuk 10 hari bulan Zulhijjah. Lepas tu pula hari 9 Zulhijjah. Ya Allah, gandaan pahala dia. Kita tengok Nabi SAW sebut apa. Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin akthara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nari min yawmil Arafah." Tidak ada hari yang di dalamnya Allah Ta'ala lebih banyak membebaskan hamba-Nya daripada api neraka, melainkan dari hari Arafah. Ini dia khusus kepada orang-orang yang menunaikan ibadat haji. Kan? Hari itu hari Allah bebaskan. Kalaulah kita ni calon ahli neraka, Allah bebaskan kita, ya Allah. Besarnya hari itu. Jadi Nabi SAW sebut lagi. Nabi kata apa? Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mendekati hamba pada hari Arafah itu. Kemudian Allah Ta'ala membangga-banggakan orang yang buat ibadat haji pada hari Arafah itu di hadapan para malaikat. Macam mana Allah mendekati, kita tidak tahu. Tetapi Nabi sebut dalam hadis dia. Allah dekat dengan hamba yang buat ibadat haji pada hari Arafah tu. Lepas tu Allah Ta'ala bangga sangat dengan orang yang buat haji pada hari Arafah tu. Kenapa Allah bangga? Yalah, nak buat ibadat haji kan payah, betul kan? Keluar wang ringgit, penat, jauh daripada kampung, betul tak kan? Bersesak-sesak, berpanas-panas, kadang-kadang lapar, kadang-kadang sekian-sekian, betul tak? Allah Ta'ala bangga sangat. Lepas tu Allah Ta'ala cakap di kalangan para malaikat. Allah Ta'ala kata apa? Ma arada haula'i. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Maknanya Allah Ta'ala banggakan. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang buat ibadat haji tadi tu. Allah Ta'ala bangga di kalangan para malaikat. Allah membanggakan diri orang buat ibadat haji. Allah puji. Cuba tengok apa yang mereka inginkan. Apa mereka nak? Apa mereka nak? Allah makbulkan doa. Sebab tu dari Arafah tu orang wukukan doa kan. Doa banyak pada Allah. Hari ini tidak ada pada hari-hari yang lain. Tidak ada pada hari-hari yang lain. Dia punya kelebihan dia. Okey. Nampak Nabi sebut dalam hadis ni. Tak ada pada hari yang lain seperti mana hadis ini. Okey. Kita lanjutkan lagi ni hadirin muslim. Lepas tu pula dalam 10 hari bulan Zulhijjah tu, kita akan dapat kelebihan di 2 tahun Allah menghapuskan dosa. 2 tahun Allah menghapuskan dosa. 2 tahun dosa dihapuskan. Tapi dengan syarat kena puasalah. Sebab dia khusus bagi orang yang berpuasa. Puasa apa? Kita dah sedia maklum kan? Tapi saya sebut 2 tahun dosa dihapuskan ni untuk menguatkan lagi tentang puasa tu. Ya Allah, Allah bagi peluang 2 tahun hapus dosa. Kita ni dosa, ya Allah, banyak dengan Allah. Jadi Nabi sebut apa dalam hadis dia? Hadis ni banyak sangat riwayat dia. Kita ambil satu hadis lah daripada hadis riwayat Muslim. Okay, kita tengok hadis tu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa su'ila an saumi yaumil Arafah." Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah kita sedia maklum, ia hanya dilakukan bagi orang yang tak buat ibadat haji. Orang yang tak berwukuf di hari Arafah. Orang yang wukuf dia tak berpuasa lah. Tapi orang yang tak berwukuf di hari Arafah, maknanya orang yang tak buat ibadat haji lah.
Maka apa kelebihan dia? Berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah dia hanya ada pada bulan Zulhijjah. Berapa hari bulan? 9 Zulhijjah. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ia menghapuskan dosa yang sebelumnya dan yang tersisa. Maknanya tahun itu dan tahun sebelumnya. Maknanya kalau kita puasa pada 9 Zulhijjah nanti, satu hari Allah hapuskan dosa kita yang 1441 Hijrah dan Allah menghapuskan dosa kita 1442 Hijrah. Dosa yang kita buat selama 1 tahun lepas, Allah hapuskan hanya dengan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Lepas tu dosa-dosa yang kita buat selama 1 tahun ni, 1442 Hijrah ni, kan Allah akan hapuskan dia juga hanya dengan puasa 1 hari pada 9 hari bulan Zulhijjah. Masih lagi di bawah kumpulan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Nak cari mana kelebihan ini? 1 hari je, dosa 2 tahun. Kalau kita puasa 10 Muharram, Allah hanya hapus 1 tahun je. Kan, betul tak? Kalau kita puasa pada 10 hari, pada tarikh 10 hari di bulan Muharram, kita panggil hari Ashura, Allah menghapuskan dosa qablahu, dosa sebelumnya, setahun je. Tapi ni Allah bagi 2 tahun. Adakah kita nak lepaskan peluang ini? Sedangkan peluang ini dia tak dapat pada bulan-bulan yang lain. Mereka Ramadan. Ramadan tu pun Allah Ta'ala kita kena puasa 30 hari. Kan? Lepas tu campur dengan 6 Syawal. Tapi ni 1 hari je. Pada 9 Zulhijjah, Allah menghapuskan dosa yang kita lakukan selama 2 tahun. Allah hapuskan dosa ni satu kelebihan yang sangat besar, kan? Betul kan? Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya, pada 10 hari bulan Zulhijjah, sebelum pada 10 hari bulan Zulhijjah ni, dia juga mengandungi hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq. Hari-hari apa? Hari-hari tasyriq. Sekejap ya, saya tengok tentang hari-hari tasyriq. Okey, tahu tak hari-hari tasyriq tu apa? Hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq adalah hari yang selepas 10 hari bulan. Maknanya 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah dan 13 hari bulan Zulhijjah. 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itu dipanggil hari-hari tasyrik. Okey. Hari-hari tasyrik ini juga boleh dibuat ibadat kurban lah. Okey, kita sedia maklum. Okey. Hari tasyrik ni, mulianya hari tasyrik ni, yang 3 hari tu, 11, 12, 13. Okey, tapi dia masih lagi bulan Zulhijjah. Walaupun 11, 12, 13 Zulhijjah dia dah terkeluar daripada 10 hari yang terbaik tadi, tapi dia masih lagi dalam bulan Zulhijjah. Okey, hari-hari tasyrik ni Allah Ta'ala sebut namanya. Tapi dia tak sebut tasyrik. Tapi Allah sebut nama dia yang lain. Okay, rujuk. Dalam suratul Baqarah, ayat nombor 203, kita akan jumpa nama hari tasyrik tu Allah panggil dia dengan nama apa? وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Ni perkataan ayyamin ma'dudat, hari yang berbilang-bilang.
hari yang berbilang-bilang di sini, okey, maksud ayyam ni hari-hari. Ma'dudat yang berbilang-bilang ini, okey, pendapat ini dirajihkan oleh At-Tabari, Al-Qurtubi. Hari berbilang-bilang ni sebenarnya adalah hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq, hari yang berbilang-bilang. Hari berbilang-bilang ni maksudnya hari 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Pendapat yang mengatakan hari berbilang-bilang ini adalah hari tasyriq adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasanul Basri, Atha, Mujahid, Qatadah rahimakumullah ta'ala alaih. Ramai lagi lah. Bahkan pendapat At-Tabari mengatakan hari berbilang-bilang ni adalah hari tasyrik. Maknanya hari tasyrik tu, kenapa Allah kata wadhkurullah, hari berzikir. Berzikir ni maksudnya hari untuk kita mengingati Allah. Hari mengingati Allah, salah satu daripadanya adalah hari untuk kita membesarkan Allah dengan kita bertakbir. Bertakbir pada 3 hari ini. Dihidupkan. Takbirlah secara kuat pun boleh. Bahkan disunahkan. Bertakbir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis lain, hari tasyrik ni, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Muslim, tapi tak ada nota sebab saya tak sempat nak buat semua maklumat di sini. Hari tasyrik ni adalah hari Nabi kata ayyamu tasyrik. Nabi kata hari-hari tasyrik adalah ayyamul aklin. Adalah hari untuk kita makan. Sebab tu tak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Lepas tu Nabi kata hari tasyrik tu hari apa? Hari syurbin. Hari untuk kita minum. Wa zikrillah, hari untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mulianya hari tasyrik ni sampaikan disebut hari itu di dalam Al-Quran dengan istilah ayyamin ma'dudat, hari yang berbilang-bilang. Okey, dapat maklumat tentang hari yang berbilang-bilang itu hari tasyrik. Okey. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Okey. Para ulama mereka berbeza pandangan tentang kenapa hari itu dipanggil hari tasyrik. Okey. Yang pertama mengatakan ia ada kaitan dengan hari, kan kita buat ibadat korban kan pada 10 hari bulan. 11 hari bulan boleh buat, 12 hari bulan boleh buat, 13 hari bulan pun masih lagi boleh buat ibadat korban. Kenapa dia panggil hari itu hari tasyrik? Kerana orang dahulu ibadat korban, daging korban mereka sembelih tu mereka lakukan selepas terbit matahari. Sebab tasyrik ni dia kaitan dengan syuruk. Syuruk tu macam kita kata semayang solat sunat isyraq kan, solat sunat terbit matahari. Kalau kita tengok jam tu kata syuruk dah masuk tu maksudnya terbit matahari. Jadi hari tasyrik ni dikaitkan dengan ibadat korban dibuat setelah terbit matahari ketika itu. Pendapat kedua kata ia juga dikaitkan dengan ibadat daging korban. Kalau kita daging korban, kita nak simpan macam mana? Kita boleh letak dalam peti ais. Betul. Kalau orang dulu mungkin daging korbannya dia letak di bawah terik matahari. Dikaitkan juga dengan hari tasyrik. Ada juga mengatakan dimasukkan dengan hari tasyrik ini adalah hari yang dianjurkan untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita bertakbir. Bukan hanya pada pagi Aidil Adha saja, tapi pada 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan,
kita dianjurkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan sumber maklumat, apa itu hari tasyrik seperti mana yang telah saya sebutkan, yang saya paparkan di dalam nota ni, tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam Fathul Bari, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Nailul Autar karangan Al-Imam Syaukani, boleh rujuk dalam Qamus Lisanul Arab. Akan jumpa perbahasan tentang hari tasyrik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Apa yang kita nak isikan pada 10 hari bulan Zulhijjah tu? Apa yang kita nak isikan ibadat pada hari-hari tasyrik tersebut? Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ahmad ni, okey, hadis riwayat Ahmad, sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Musnad Imam dalam hadis riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai di sisi Allah untuk dilakukan amal soleh berbanding hari-hari yang 10 ini. Oleh sebab itu, kata Nabi, fa'aksiru, perbanyakkanlah fihinna, di dalam hari-hari 10 Zulhijjah itu. Okey, 10 hari bulan Zulhijjah itu nak isikan dengan apa? Minat tahlil, dengan ucapan tahlil. La ilaha illallah. Nak penuhi dengan apa? Minat takbir, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd tadi. Lepas tu dengan apa? Dengan tahmid. Iaitu dengan tahmid memuji Allah. Jadi, dekat kelas kita Fadail A'mal, kan kita dah belajar, ingat tak? Kita dah belajar 4 kalimah agung, kelebihan dia. Masih ingat? Kalimah tahmid, kalimah tahlil, kalimah takbir. Lepas tu kita belajar kalimah apa? Kita belajar kalimah tasbih. Lepas tu kita fokus pada tajuk kalimah La ilaha illallah. Kita dah belajar, betul tak? Kita dah belajar kalimah tasbih, kita dah belajar. Maka maklumat-maklumat itu gunakanlah untuk dilakukan pada 10 hari bulan ini. Macam 2 hari bulan ni, banyakkan bertasbih, banyakkan bertakbir, banyakkan bertahlil, banyakkan, lebih banyak lagi. Banyakkan. Nak buat 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000, Nabi kata faksiru, banyakkan. Tu pahala dia Allah ganda-gandakan. Sebab dia 10 hari kita berada pada bulan Zulhijjah ni. Lepas tu dah belajar dah salawat dan salam kepada Nabi sampai 3 siri kan. Selawatlah banyak-banyak pada 10 hari bulan Zulhijjah tu. Jadi tuan-tuan nampak kan? Terdapat jawapan. Kenapa kita belajar tajuk-tajuk itu? Sebelum tajuk ini, sebab disusun begitu, memang untuk diamalkan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita dah belajar kan? Kelebihan tasbih, kelebihan tahlil. Lepas tu kita dah belajar istighfar. Ya Allah, kalau orang nak bertaubat ya, kalau siapa-siapa nak bertaubat pada Allah, dia nak berhijrah, dia mula nak taubat, maka 10 hari inilah waktu yang paling baik. Mulakanlah hidup yang baru itu dengan bertaubat pada Allah. Ya Allah, dia punya gandaan pahala dia, seperti kita sebut tadi, sangatlah banyak. Okey. Nak baca istighfar apa Ustaz? Rujuk balik nota. Kita dah belajar dah hari tu. Lafaz istighfar. Masih ingat lagi? Lepas tu nak selawat macam mana Ustaz? Kita dah belajar dah selawat. Rujuk balik nota tersebut. Itulah manfaatnya kita belajar. Jadi kita berhentilah. Kalau tajuknya saya memang susun nota tu sampai sini saja. Jadi itulah di antara maklumat yang dapat saya kongsikan untuk pagi ini. 10 kelebihan hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Okay, ada soalan tak?
Okey. Ada yang kata sekarang di taman-taman tak boleh buat ibadat korban sebab PKP. Betul lah. Okey. Kalau di PKP tak apalah. Memang tak boleh buat ibadat korban. Tak apa. Tapi dekat masjid boleh buat tak dekat masjid? Kalau ada halangan macam ni tak apa. Tapi sebelum PKP ada. Kalau sebelum PKP ada, janganlah sampai taman kita ni tak ada ibadat korban tu. Kalau boleh, biarlah ada seekor. Kalau boleh, sebab dia syiar. Supaya anak-anak kita membesar, zuriat kita, generasi umat Islam kita membesar dengan dia tahu ada syariat tu. Okey? Biar dia tengok, oh tok nenek moyang aku tak pernah tak buat ibadat korban. Setiap tahun dia buat ibadat korban. Tapi kita kena teranglah pada dia, ibadat korban ni syiar nak. Dia bukan benda yang biasa-biasa, bukan aktiviti tahunan, tak ada ibadat korban. Ceritalah kisah yang kita dah belajar dah, kisah Adam, kisah sebagainya. Okey. Ya, kita boleh buat di tempat-tempat yang dibenarkan. Okey, ada soalan lain tak? Kejap. Ustaz? Ya. Ustaz, kalau Lailatul Qadar kita tercari-cari dalam 10 malam terakhir Ramadan, tapi Allah bagi kita kemudahan pada hari wukuf tu dia dah tentukan tarikh. Dan ganjarannya pun besarlah sebab keampunan kan. Dan apa saja hajat kita. Okey. Sebab jadi pada kelebihan hari wukuf tu, adakah semua malaikat macam Lailatul Qadar turun ke padang Arafah? Okey. Daripada komentarnya Kak Anis ni mengingatkan saya kepada info ni. Okey. Para ulama sebenarnya mereka berbeza pandangan tentang 10 Lailatul Qadar tu. Kat situ ada beza. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya ada perbezaan dekat situ je. Para ulama mengatakan kalau malam Lailatul Qadar dia lebihlah daripada malam 10 yang awal bulan Zulhijjah. Ada pendapat kata macam tu. Sebab apa? Kelebihan 10 malam Lailatul Qadar tu malam Ramadan, maknanya 10 malam Ramadan dia lebih mulia, 10 malam terakhir Ramadan dia lebih mulia daripada 10 malam yang awal bulan Zulhijjah kerana ada Lailatul Qadar. Ada pendapat ulama sebut macam tu kerana ada Lailatul Qadar. Tetapi ada para ulama kata berdasarkan hadis yang kita baca tadi tu, Nabi kata tidak ada amal tadi, boleh juga menunjukkan malam 10 awal Zulhijjah ni juga lebih baik daripada malam-malam yang lain. Sebab Nabi sebut umum hadis tu. Tapi ada pada ulama kata tak. Ulama kata 10 malam terakhir Ramadan tu dia lebih mulia daripada 10 malam awal Zulhijjah. Kat situ saja ada perbezaan lah. Tapi pada siang dia hadis yang 10 awal bulan Zulhijjah. Kat situ ada perbezaan dia. Okey, seperti Kak ni sebut tadi tu, wallahu ta'ala alam, setakat ini tak ada lagi hadis yang kata para malaikat tu turun pada 10 malam Zulhijjah. Wallahu ta'ala alam, setakat ni tidak lagi hadis tu sebut. Tidak ada. Tidak ada. Macam hari Arafah tu disebut adakah malaikat semua turun? Wallahu ta'ala alam. Saya tak dapat nak bagi jawapan kerana tidak ada sumber maklumat yang menyebut tentang maklumat itu. Tetapi kalau kita baca pada hadis tadi, Allah Ta'ala berbangga-bangga. Allah dekat tau. Allah mendekati hamba. Allah mendekati hamba tak sama macam malaikat mendekati manusia. Tapi kita janganlah samakan Allah dekat dengan hamba ni seperti mana kita dekati. Mungkin maksud tadi rahmat Allah ke kita tak tahu. Beza tak kalau malaikat turun, kalau kita belajar tentang Lailatul Qadar kan, malaikat ni penuh, bumi ni jadi padat dengan malaikat. Malaikat dekat dengan kita. Tak sama kalau Allah mendekati hamba. Itu dah beza dah. Nampak tak? Jadi tu yang para ulama' duk ulas kelebihan. Ulama' bincang tau. Ulama' sampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali, dia tulis satu buku tentang bulan-bulan Islam saja dia terangkan. Tu yang para ulama' bincang lagi. Antara 4 bulan haram ni, bulan mana paling terbaik? Kenapa para ulama bincang macam tu? Kerana ganjaran yang Allah bagi, peluang yang Allah bagi nak raih pahala tu,
Sampaikan di ulama buat buku dan sebagainya. Jadi kalau jawapan Kak Adis tadi, saya wallahu ta'ala a'lam tentang maklumat malaikat turun tu. Saya nak menonjolkan yakni kemuncak Ramadan ialah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yakni kita tertunggu-tunggu, kita tercari-cari dalam 10 malam yang terakhir. Tapi the bonus for us pada kemuncak 10 Zulhijjah, yakni hari Wukuf, Allah telah tetapkan. So it makes life very easy for us and our ibadah, you know. Ya, sebab dia dah termasuk pada 10 hari tadi. Tambahan pula, pada 10 tu pula ada hari digalakkan puasa macam 9 hari Arafah. Okey. Jadi saya juga menjawab soalan, maksudnya kita dah boleh puasa pada hari Ahad, hari semalam dah boleh puasa sampailah 9 hari bulan. 9 hari bulan tu lagi dikuat puasa. Maksudnya kalau kita nak susun prioriti, puasa sunat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni yang paling dituntut 9 hari bulan Zulhijjah. Sebab dia ada nas hadis yang secara spesifik. Tapi kalau nak banyakkan ibadat, kita bolehlah puasa pada hari 1, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan sampailah 9. 9 tu adalah kemuncaknya ibadat berpuasa. Maknanya kalau orang berpuasa 9 tu dia akan dapat lebih lagi. Sebab pertama 9 tu dah termasuk 10 hari. Lepas tu 9 tu pula ada hadis yang khas menyebut dapat hapuskan dosa tu 2 tahun. Itu jawapan dia. Cuma 10 hari bulan tu janganlah puasa. Hari yang dia haramkan untuk berpuasa. 10 hari bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Maknanya ada 4 hari diharamkan berpuasa. Sebab apa? Sebab 4 hari itu adalah hari sembelihan. Tambah lagi 10 tadi. Okey, termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik, Nabi sebut dalam hadis, hari tasyrik adalah hari untuk makan, hari untuk minum dan hari untuk berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Tu saya ulang balik pada hadis tadi, ada yang tanya tadi. Okey, dapat? Allahu ta'ala. Ada soalan lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin saya boleh kembangkan sikit soalan daripada Puan Hanis tadi tu kan. Sebabkan malam Lailatul Qadar ni Allah rahsiakan pada okey. Tapi bagi bulan Zulhijjah ni Allah nyatakan terang-terang kat kita. 10 hari pertama ni, ini dia yang fadilat kita dapat, kebaikan kita dapat, ganjaran yang Allah berikan. Mungkin ada apa kenapa ada perbezaan kat situ? Lailatul Qadar tu Allah rahsia dan yang di Zulhijjah ni Allah nyatakan terang-terang kat kita. Wallahu ta'ala alam dari sudut penerangan tu, yang kenapa Allah terang-terangkan. Jadi yang kita sedia maklum sebab memang bulan tu bulan haji. Haji ni adalah benda yang tidak dapat dinafikan lagi kan. Benda tu terang-terang. Cuma yang kita boleh ulas kenapa Allah rahsiakan pada malam Lailatul Qadar tu, kerana kalau kita baca pada urusan para ulama, kenapa Allah rahsiakan malam tu, kerana nak melihat kepada kesungguhan orang yang mencari malam itu. Berbeza kalau orang dah tahu spesifik malam tu malam yang keberapa. Itu untuk melihat kepada kesungguhan dia. Tapi untuk jawapan kenapa Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala menampakkan terang-terang bulan tu di kelebihan, wallahu ta'ala a'lam. Itulah salah satu rahmatnya Allah kepada kita, kerana Allah menzahirkan kepada kita. Mana kita nak senang? Kita nak cari benda yang kita tak nampak atau benda yang kita tak tahu dengan kita benda dah tahu. Tentulah jawapan dia kita lebih nampak yang benda yang kita tahu kan. Jadi
rahsia Allah Ta'ala merahsiakan Lailatul Qadar ni juga, dia sama juga macam Allah merahsiakan ada satu hari pada hari Jumaat doanya itu mustajab. Itu pun Allah rahsia juga. Jadi nak menunjukkan bahawasanya Allah nak tengok kepada kesungguhan kita untuk mencari doa yang ada satu waktu mustajab pada hari Jumaat itu, begitu juga dengan malam Al-Qadar. Tetapi yang amal-amal ni Allah dah zahirkan. Jadi satu rahmat yang besar Allah bagi pada kita terang-terang kan. Jadi kalau kita tak ambil peluang ni, maknanya rugi sangat-sangat lah, sebab kita tak tentu lagi tahun depan kita hidup lagi tak, kita dapat jumpa lagi tak 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena ubah, kita kempen maklumat ni supaya orang tidak hanya fokus Ramadan saja. Tetapi dia hidupkan juga 10 hari terakhir, 10 awal bulan Zulhijjah. Kita kena kempen kuat-kuat ni. Lebih kuat daripada kempen pilihan raya. Okey. Okey, sekejap. Saya tengok ada orang buat soalan sekejap ya. Okey, ada soalan tanya. Saya ada dengar ibadah korban ni kalau kita buat, kita boleh wawarkan supaya orang lain tergerak untuk sama-sama buat ibadat korban. Betul? Tak seperti sedekah yang mana kita digalakkan untuk rahsiakan. Boleh Ustaz komen? Oh, begini. Ibadat sedekah pun kita boleh buat terang-terang. Ibadat sedekah maksudnya macam ni. Ibadat sedekah kita pun boleh buat terang-terang. Tetapi yang terbaik kita sembunyikan demi menjaga keikhlasan. Ibadat kurban kita boleh wawarkan supaya orang lain tergerak untuk buatkan. Boleh juga, sama juga. Sedekah pun boleh, ibadat kurban pun boleh. Cuma ibadat sedekah ni, sebab dia sunat yang lebih kepada peribadi kan. Tapi kalau macam ibadat korban ni, dia ibadat yang syariat yang nampak, yang memang sudah zahir. Jadi kalau kita war-warkan buat ibadat korban ni, dia tak sama macam sedekah. Sebab sedekah ni dia tak semua, maksudnya ibadat sedekah ni ibadat yang lebih banyak kepada persembunyian dia. Sebab tu dia lebih baik sembunyi. Tapi ibadat korban ni sebab orang dah tahu. Contohnya macam kita macam ni. Macam pergi semayang jemaah di masjid. Kalau kita kata, jom kita semayang jemaah kat masjid. Dia tak sama macam kita kata semayang sunat. Sebab semayang sunat ni, dia tak seperti orang dah tahu kelebihan sembahyang di masjid. Kan? Jadi kalau kita semayang kat masjid ni, kita pergi, menampakkan kita pergi, dia orang dah sedia maklum. Tetapi kalau sembahyang sunat ni, ada orang buat, ada orang rajin, orang tak rajin, maka menyembunyikan sembahyang sunat tu lebih afdal daripada menzahirkan dia. Berbanding dengan sembahyang wajib. Janganlah sembahyang wajib tu sorok-sorok pula, pergi sorok, jangan bagi orang nampak. Dia berbeza. Dia samalah macam ibadat kurban. Jadi kalau kita zahirkan ibadat kurban ni, dia untuk jaga hati tu dia lebih senang daripada kita bersedekah, kita war-warkan. Dia beza sikit. Tapi tetap pada ibadat kurban tu kena ada keikhlasan. Macam dalil ayat, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap kena sembunyikan kerana Allah. Macam ayat surah kedua suratul Kausar, fasalli rabbika wanhar li rabbika, kerana Tuhanmu tu. Tetap kena ikhlas. Cuma menzahirkan ibadat kurban tu, dia nak jaga hati kita daripada ikhlas tu, dia kuat lagi lah, senang daripada kita menzahirkan kita bersedekah. Tapi boleh tak sedekah tu menzahirkan? Jawapannya adalah boleh. Cuma menyembunyikan ia lebih baik. Dekat situ. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya... Ustaz, jika tiada soalan,
Boleh saya buat sedikit rumusan as an eye opener to all of us, kelebihan bulan Zulhijjah ini di mana di mana kebanyakan kita memang we were not aware, tak tahu pun. Pertama, di bulan Zulhijjah, betulkan saya kalau saya silap ya Ustaz ya. Bulan Zulhijjah yang Ustaz sebut tadi, satu daripada hari pertama kedua, dia akan menggandakan segala amalan-amalan soleh kita dan juga akan menggandakan dosa-dosa yang kita buat. Whereby ramai yang tak perasan Ustaz. And then ada pembebasan api neraka tadi adalah 2 tahun dosa dihapuskan. Iaitu contoh tahun 1441 hingga 1442. Ya, cerah kita. Lepas tu Ustaz, ibadah korban ini adalah sunnah muakkad. Di mana kita Ustaz di Malaysia ni, kita amat-amat mengambil ringan sahaja ibadah korban walaupun kita mampu. Ya Ustaz ya? Sebab kita tidak nampak kelebihannya, keagungannya korban itu kan Ustaz kan? Jadi macam kita yang mungkin itu saya baca dalam Bulughul Maram ya. Ada satu hadis, tapi kitab tu tak ada pula dengan saya sekarang ni. Bulughul Maram mengatakan, betulkan saya kalau saya silap, tapi itu yang saya ingat saya belajar last week. Dalam Nabi amat menyindir. Ada yang Nabi menyindir jika kita tidak melakukan korban itu, maka Nabi kata jangan mendekati masjid untuk solat Aidul Adha. Betul tak Ustaz? Kalau Ustaz boleh. Ya, maknanya Nabi amat-amat menggalakkan kita supaya kita ni membuat ibadah korban tu pada setiap tahun walau bagaimanapun. Ya. Mungkin saya nak kongsi sedikit apa yang saya dah kongsi dengan kelas sebelum ini Ustaz. Saya pergi ke petrol station ya. Nak kata orang tu motivate us di Malaysia ni. The petrol station pump attendant di petrol station mengatakan dengan saya, walaupun gaji dia kecil, setiap tahun dia kumpulkan duit supaya dia dapat hantar duit itu supaya mak dia di Bangladesh boleh melakukan ibadah korban. Jadi penting. Ya mungkin mazhab dia mengatakan ianya wajib. Tetapi kita di Malaysia, ianya juga adalah sunnah muakkad. Maka anak-anak kita yang mampu ya Ustaz ya, hendaklah kita galakkan supaya dia kumpulkan duit. Ya, galakkan anak-anak kita untuk melakukan ibadah korban ni pada setiap tahun. Ya, walaupun ada yang mengatakan tahun ini, tahun-tahun PKP ni kita tak boleh. Tetapi kami, Alhamdulillah Persatuan Wanita Islam Perhati dapat mengumpulkan dalam 28 ekor dan kami akan menghantar kepada pusat-pusat penyembelihan ya, slaughter di kepada pusat penyembelihan. Dan saya difahamkan Ustaz ya, let me share something also. Saya lepas belajar macam-macam ni Ustaz, saya realise apa yang dilakukan oleh orang-orang di East Coast ya, Kelantan, Terengganu, dia amat mengagung-agungkan hari raya haji daripada hari raya puasa. Ya, Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Mereka lebih mengagungkan barat kita di negeri-negeri lain pun patut mengambil contoh daripada apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Bila kita dah belajar ni baru kita fahami semuanya Ustaz. Serba sedikit kalau ada saya silap Ustaz betulkan semula ya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pada Kak Mazidah. Lanjutan daripada komentar Kak Mazidah tadi saya tunjukkan. Tuan-tuan nampak tak nota pasal korban ni? Kita nak tengok hukum ibadat korban tu. Sempat lagi ya. Dia mudah je. Dia selagi mana ada waktu untuk buat ibadat korban boleh. Kalau tak buat lagi pun tak apa. Dia bukan mesti kena 1 hari bulan. Tengok ibadat korban. Tadi yang Kak Mazidah sebut tadi tu, saya nukilkan apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan, yang ni sebab Malaysia kan kita banyak merujuk kepada pendapat pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kejap. Saya nampak tak nota ni kejap Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin beliau mengatakan la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dia kata, aku tidak memberikan keringinan untuk meninggalkan ibadat kurban bagi orang yang mampu menunaikannya.
Maknanya berat nak kena buat ibadat korban bagi siapa yang mampu. Lepas tu hadis yang dibaca, yang disebutkan oleh Kak Mazidah tadi tu memang benar ada hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita baca hadis riwayat Ibnu Majah ni, Nabi kata apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Nabi kata, hadis ni Nabi kata, sesiapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi ulama bahaslah, dia tidaklah wajib, tapi beratnya dibuat bagi siapa yang mampu. Lepas tu satu lagi kata-kata dalam hadis Nabi SAW, ni Nabi kempen. Ni kempen Nabi ni. Boleh ambil hadis ni. Pesatau wanita boleh ambil hadis ni dijadikan sebagai tagline untuk ajak orang kempen. Nabi cakap apa? Ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Nabi kata, wahai manusia, setiap tahun bagi setiap keluarga hendaklah melakukan sembelihan korban. Ini Nabi ajak kita buat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, selesai. Jadi sebelum penutup dia, kalau kita nak isi ibadat kita di bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, boleh isikan juga dengan memperbanyakkan puasa. Puasa ni antara ibadat yang besar. Sebab tu Al-Imamu An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dia tulis apa? Bab keutamaan puasa. Dia letakkan dulu puasa. Sebab apa? Okey, tolong catat hadis ni sebelum kita tamatkan. Jadi, kalau kita berpuasa satu hari, contohnya kalau hari ni dia puasa Zulhijjah, hari Isnin pula tu kan, maka apa kelebihan dia? Satu hari berpuasa. Ni dia umum. Hari apa pun berpuasa sunat, dia termasuk dalam hadis ni. Apatah lagi kalau bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Okey, sabda Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah. Okey, saya sebutkan hadis. Nabi kata, sesiapa yang berpuasa sehari. Okey, siapa yang berpuasa sehari. Ya, dia berpuasa sehari pada, kata, sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah. Okey, fi sabilillah, kerana Allah. Ba'adallahu waja'ahu anin nar. Allah Ta'ala akan jauhkan mukanya daripada api neraka. Nabi kata, sesiapa yang berpuasa satu hari kerana Allah, Allah akan jauhkan mukanya daripada neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari berpuasa kerana Allah, Allah akan jauhkan muka dia daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan kalau kita berpuasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-9. Allah Ta'ala akan jauhkan muka kita daripada apa? Daripada api neraka. Apatah lagi pada 9 hari Arafah, Allah menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa tahun ini dan tahun yang berikutnya. Jadi sama-sama kita ambil manfaat. Mari kita hebah-hebahkan kepada kawan-kawan kita yang lain, rakan-rakan kita yang lain, saudara mara kita, jiran-jiran kita, ya, supaya kita mengagungkan bulan Zulhijjah ini, kempen. Ya, moga-moga kita dapat pahala yang banyak. Pahala menyenangkan. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah kepada yang akan datang. Jadi diingatkan ya, siapa yang buat ibadat kurban, pastikan tidak mencukur, tidak menjatuhkan, tidak menggugurkan mana-mana bulu-bulu yang ada. Kalau tak sengaja tu tak apalah, jangan potong kuku-kuku kerana ia merupakan perkara yang dituntut apabila kita sudah berniat untuk melakukan ibadat korban. Tu kita dah sedia maklum. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan dengan tajuk kelebihan amal yang lain pula. Nota insya-Allah nanti saya akan hantar kepada beberapa kumpulan grup WhatsApp dan juga di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, insya-Allah. Insya-Allah nanti saya akan hantarkan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih Pak